Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Baik, apa khabar semua? Saya harap semua sihat lepas cuti panjang seminggu lebih. Saya harap semuanya dalam macam dah recharge. Kalau handphone kita charge kan kalau habis bateri kan. Jadi cuti ni macam awak recharge lah. Kalau sebelum cuti tu mana yang dah tak bersemangat nak belajar, patut lepas cuti ni awak berkobar-kobar nak sambung belajar. Jadi saya harap awak semua sihat walafiat, tak ada yang demam, tak ada yang batuk-batuk, ada tanda-tanda COVID ke apa kan. Dan juga dah sarapan semua, dah makan. Ya. Jadi pastikan awak belajar dalam keadaan orang kata bukan perut kosong lah. Jadi sambil belajar ni pun kalau awak nak kunyah-kunyah jajan pun boleh. Tak ada masalah sebab kat rumah awak. Baik. Jadi saya harap sepanjang cuti hari tu awak dah selesaikan mana kerja-kerja matematik yang belum siap. Saya tengok ramai yang hantar. Kan kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi tengok Google Classroom tu ada yang hantar. Kan tak tahu awak ke siapa yang hantar. Hantu ke kan malam-malam. Awak tengah tidur pun timbul bunyi notification. Ada yang hantar kerja dekat Google Classroom. Bagus. Maksudnya sepanjang cuti ni saya tengok ramai yang belajar. Itu yang saya pentingkan lah. Jadi awak tak cuti sahaja. Lagipun tak pergi mana-mana. Dan ada tak yang balik kampung masa cuti hari tu? Ada tak yang balik raya? Ada. Saya harap Ada. Ramai yang jauh kan. Jadi saya harap yang jauh-jauh tu tak adalah kan. Tak adalah yang ada yang balik kampung lepas tu nak balik ke sini. Jadi awak terdedah dengan penyakit nanti. Yang mana kampung dia memang dekat sini tak ada masalah. Kampung dia memang kat Pasir Gudang. Okey lah kan. Yang mana kampung kat Kelantan ke, kat Kedah ke, kat Perlis ke. Selalu ni ada balik kampung. Saya harap awak semua dah keadaan sihat lah. Yang mana dah rentas negeri, rentas daerah tu. Tak ada tanda-tanda, simptom-simptom penyakit ke apa. Okey. Kalau ada pun duduk rumah. Jangan pergi mana-mana. Jangan orang kata awak menjangkiti atau dijangkiti oleh orang lain penyakit awak. Duduk kat rumah. Biar kuman tu mati kat rumah awak je. Okey. Jadi minggu ni kita sambung dengan tajuk wang, bahagian yang terakhir. Okey, kalau awak buka buku teks awak tu, pastikan dah sedia dengan buku teks. Awak buka buku teks muka surat 33. Muka surat 33. Iaitu celik wang. Mana buku teks saya? Dah. Dah. Okey, ini adalah bahagian terakhir wang. Jadi sebelum cuti kita dah buat darab dan juga bahagi. Darab dan juga bahagi wang. Dan saya kata darab dan bahagi wang tu sebenarnya adalah fakta asas ataupun sifir. Dia lebih kepada sifir, fakta asas tu. Jadi sangat-sangat mudah untuk awak selesaikan darab dan juga bahagi wang. Tak apa Kaisara, kita baru mula. Okey. Mana tadi? Baik, sekarang dah ada 65 orang. Sekejap dah 65 orang masuk kan. Semua tak sabar nak belajar. Okey. Tajuk celik wang. Okey, celik wang ni ialah bagaimana awak menggunakan wang ataupun berurus niaga dengan wang dalam kehidupan awak sehari-hari. Ingat bila kita ada wang, awak ada wang dalam tangan awak, kan? Wang tu bukan sahaja untuk awak berbelanja. Wang ni bukan setakat kita nak berbelanja, tapi sejauh mana awak pandai nak gunakan wang itu dengan cara yang terbaik. Semua orang boleh ada wang. Walaupun sedikit, walaupun 10 sen, semua orang kata berurusan dengan wang walaupun sedikit ataupun banyak. Tapi yang penting ialah bagaimana awak gunakan wang tu. Itu yang paling mustahak. Okey. Jadi saya harap
Alamak, tak keluar. Dah keluar belum buku teks saya? Muka surat berapa? 33. Dah. Saya tak nampak dekat skrin. Mana dah buku teks saya? Dah. Mana boleh balik kampung? Memang tak boleh balik kampung. Tapi ada dah balik. Sekejap saya tak nampak saya punya skrin dekat. Mana ni? Okey, ada rupanya. Okey, baru keluar. Saya punya lambat. Okey, jadi macam mana awak membelanjakan? Kadang-kadang awak ada wang 10 sen pun awak tak pandai nak gunakan dengan betul. Awak beli benda yang tak berfaedah. Ataupun awak ada duit yang sangat banyak. Sangat banyak. Tapi awak berjaya menggunakan atau menguruskan wang itu dengan cara yang betul. Okey. Baik, kalau awak lihat dekat sini, ini salah satu contoh lah. Salah satu contoh bagaimana kawan awak ni, Zarif ni, dia mungkin dia berjaya dalam satu pertandingan. Kalau awak lihat dekat situ, dia menjadi johan. Dia menjadi johan pertandingan bijak matematik. Jadi bila dapat johan, dia menerima hadiah wang. Okey, hadiah wang. Jadi kalau awak lihat, wang yang si Zarif ni dapat, bukan berbentuk wang tunai. Ingat, duit kita tak semestinya berbentuk wang tunai. Wang tunai ni maksudnya duit yang kita boleh pegang. Duit kertas ke, duit shilling ke, itu wang tunai. Ada juga wang yang kita tak nampak. Contohnya dalam gambar ni kalau awak lihat, yang ni yang dia pegang ni, kita bagi dia cek. Macam Bitcoin. Macam Bitcoin. Pandailah awak. Siapa ajar Bitcoin tu? Mesti awak ataupun keluarga awak ada yang main Bitcoin ni. Pandai. Kan? Ni generasi baru ni. Dia dah tahu dah. Okey, Bitcoin. Bitcoin ni ialah wang virtual ataupun wang maya. Bitcoin. Kalau saya tulis dekat sini. Ni saya punya pen. Okey. Okay, Bitcoin. Bitcoin ni ialah ni zaman-zaman di mana kita dah tak menggunakan wang tunai ataupun gantian kepada wang tunai. Orang dah tak nak guna duit ringgit, orang tak nak guna duit dolar kan. Orang guna satu lagi jenis mata wang, kita panggil dia Bitcoin. Bitcoin ni wang dia kita tak nampak, kita tak pegang. Wang ni hanya wujud dalam maya atau virtual, dalam internet. Dan digunakan di serata dunia lah kepada orang yang menggunakan. Ini salah satu contoh. Maksudnya orang sekarang ni sekarang ni lebih-lebih gila. Zaman COVID ni kalau biasa dengar perkataan cashless. Perkataan cashless ni. Kita biasa dengar. Kalau siapa yang mak ayah dia atau awak sendiri selalu shopping kan? Shopping dekat Lazada, dekat Shopee kan? Awak duit akaun. apa dia? Guna duit akaun. Ya, kita tak guna duit tunai kan? Maksudnya duit tu kita tak nampak betul. Kita bayar pun menggunakan handphone, kita bayar menggunakan komputer kan? Atau kita guna e-wallet. Kalau pasal ni kita dah tak guna dah wang tunai tu sendiri. Semuanya tak nampak. Duit tu bergerak, kita tak nampak. Okey? Baik, sama juga dengan Zarif ni. Zarif ni dia dapat hadiah RM300. RM300. Okey. Dan kalau awak lihat yang dia pegang ni, ini kita panggil dia cek palsu. Bukan cek betul ni. Yang atas meja dia ni. Yang awak nampak yang dia letak atas meja tu, sekeping kertas yang warna kuning atas meja dia ni. Itu kita panggil dia cek. C-E-K, cek. Okey, cek ni dia adalah sekeping kertas biasa je sebenarnya. Tetapi cek ini mewakili wang yang berharga RM300. Maksudnya cek ini, sekeping cek ni dia ada nilai.
Cuma wangnya kita tak nampak sebab apa? Sebab cek ni berada dalam bank. Berada dalam bank. Kalau awak lihat cek ni dalam bank maju. Nampak? Bank maju. Jadi sebenarnya RM300 ni berada dalam bank. Walaupun Zarif punya, Zarif yang memiliki wang tu, tapi duit tu tak nampak. Diwakili dalam bentuk cek. Okey. Jadi apa kelebihan cek ni? Apa kelebihan dia? Yang pertama, sebab duit dia banyak, 300. Kalau awak lah, ada 300 awak pegang kat tangan awak kan. Banyak kan. Mestilah awak rasa macam tak selamat. Takut tercicir, takut hilang kan. Kadang-kadang kalau awak pernah dengar berita rumah terbakar. Rumah terbakar, habis dia punya wang yang dia simpan dekat rumah. Wang yang dia simpan kat rumah tu habis terbakar juga. Jadi rugi. Cuma kalau macam cek ni, ataupun gantian macam benda lain macam Bitcoin ke apa kan. Kalau apa-apa berlaku, duit awak masih lagi ada dalam bank. Kalau cek ni, contohnya cek ni lah. Contohnya cek ni tiba-tiba terkoyak sikit. Ataupun basah kan. Tapi sebab dalam duit ni masih lagi ada dalam bank, jadi nilai 300 tu selamat. Masih lagi selamat. Ini salah satu bentuk wang sekarang cashless. Kita dah sekarang ni tak boleh nak bersentuhan sangat. Kan? Sebab kita tahu kadang-kadang kuman COVID ni, dia boleh merebak melalui benda-benda yang kita pegang. Melalui benda-benda yang kita pegang. Sebab tu kadang-kadang ada orang kan, dia duduk rumah, dia tak pergi mana-mana pun. Macam awak duduk rumah, dah berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan duduk rumah kan. Tak pergi mana-mana pun. Tak jumpa orang pun kan. Tapi tiba-tiba bila cek COVID positif. Habis dijangkit dekat mana kan? Kita tak pergi mana-mana. Dijangkiti dengan benda-benda tadilah. Contohnya wang. Bila awak bayar-bayar wang tu, sentuh wang tu, kat situ ada kuman. Ataupun awak dapat barang, pos dari luar. Kan? Pos tu kita tahu dari luar. Beli barang sampai dekat rumah, JNT ke hantar, pos laju ke hantar kan. Barang-barang tu dari luar, dari negeri lain kan, dari tempat lain. Kita tahu tata kuman COVID tu ada dekat barang tu. Lepas tu kita pegang pula. Kan sepatutnya barang tu kita sanitize dulu. Awak ambil tisu basah ke ataupun awak spray dengan sanitizer ke kan. Kita sanitize dulu. Barulah kita pegang kan. Tapi kalau kita dah excited, kita ambil terus kita buka je. Tanpa kita sedari dekat barang tu rupanya ada kuman. Ada kuman ataupun ada virus COVID tadi. Kena pada kita. Walaupun kita tak pergi mana-mana, positif juga kan. Duduklah, kuarantin lah dekat rumah 2 minggu. Pakai gelang warna pink. Alright. Jadi sekarang ni tak boleh. Sekarang ni kalau boleh semua cashless. Foodpanda cashless kan. Grab ke cashless, pakai e-wallet, shopping dekat internet pun semua kita pakai account bank. Macam kalau awak kata Bitcoin tadi, boleh guna Bitcoin untuk berbelanja. Wang ni tak nampak lah. Tapi sebab wang tu dalam bank, kita gunakan wang dalam bank tu. Okay. Baik, jadi Zarif kata saya nak simpan 200 ayah. Okay, dia dapat 300. Kalau awak lihat dia dapat 300. Okay. Saya nak simpan 200. Nak simpan 200. Maksudnya dia nak belanjakan 100 sahaja. Jadi bagus Zarif ni. Maksudnya wang tadi tak semuanya dibelanjakan. Kan? Kalau awak lihat Zarif ni pun tengok atas meja dia. Kita tahu Zarif ni seorang yang suka belajar ataupun suka membaca. Di atas meja dia ni banyak buku. Jadi mungkin awak boleh buat kesimpulan yang RM100 tadi mungkin dia nak belanjakan untuk beli buku. Tengok buku kat atas meja ni banyak kan. Okey, kita tengok kat bawah ni. Baik, Zarif rancang wang. Rancang tu saya kata tadi. Okey, semua orang ada duit. Ada yang ada sikit, ada yang banyak. Tapi sejauh mana awak pandai nak uruskan duit awak tu supaya awak tak jadi membazir. Ataupun awak tak habis duit awak tu macam tu saja, sia-sia. Contohnya duit raya kan. Tahun ni tak raya, tahun lepas pun tak raya kan. Jadi dah 2 tahun dah mungkin awak tak dapat nak simpan duit raya.
Tapi mungkin juga ada di antara awak yang dapat dah duit raya ni. Jadi macam mana awak belanjakan duit raya? Contohnya duit raya awak sampai 300, sampai 400, sampai 1000 pun ada. Jadi macam mana awak nak uruskan duit awak tu? Ini cara dia. Tengok macam mana. Macam mana Zarif buat? Okay, Zarif dapat RM300, hadiah wang dia RM300. Kan? Lepas tu dia beritahu ayah dia nak simpan. Daripada 300 tu, 200 untuk dia simpan di dalam bank. 200 untuk dia simpan di dalam bank. Okay, jadi lepas tu daripada 200 tu jadi tinggal 100 lah kan? Tinggal 100. Jadi tinggal 100, RM50 dia beli buku. Nampak? Betul saya kata tadi. Dia suka membaca, tengok atas meja dia pun banyak buku. Jadi RM50 untuk buku. Kan? Lepas tu RM40 dia beli permainan. Dia bukan saja belajar tapi dia juga beli sesuatu untuk menghiburkan diri dia. Belajar juga macam awak lah. Awak belajar juga tapi awak kena biasakan juga setiap hari tu orang kata hiburkan diri atau gembirakan diri. Ada orang main permainan, ada orang tengok Upin Ipin ke, tengok kartun ke kan, tengok anime ke kan. Itu untuk awak menggembirakan diri awak. Macam Zarif ni dia beli mainan. Okay, dia beli mainan. Okay. Red blood cells carry oxygen around your body. Alright. Lepas tu ada baki RM10. Bagus Zarif ni. Dia masih ingat untuk membuat kebajikan. Kebajikan kan. RM10 tu untuk derma anak yatim. Maksudnya dia masuklah tabung mana-mana Tabung mana-mana. Biasa tabung anak yatim ni bersepah-sepah dekat mana-mana. Kat kedai ada. Dekat masjid ada kan. Kadang dekat awak pergi kat 7E tu kat atas kaunter tu pun dekat cashier tu pun dia ada tabung tabung. Jadi tempat menderma ni banyak. Jadi Zarif ni dia tetap ingat untuk membuat kebajikan kepada anak yatim RM10. Dia tak rugi pun sebab itu wang hadiah dia kan, wang hadiah dia. Jadi sebenarnya dia tak rugi pun untuk menderma ni. Jadi ini cara Zarif uruskan wang dia. Ini caranya. Jadi kalau awak lihat, ini satu contoh lah untuk awak bagaimana nak gunakan wang awak dengan bijak. Jadi saya harap yang murid-murid dekat depan saya ni, yang ramai-ramai ni kan, ada 66 orang, 67, 68 orang ni kan, mempunyai sikap yang sama dengan Zarif. Tak kisahlah dalam tangan awak ada berapa ringgit. Awak kena pandai uruskan dengan cara yang betul. Kalau awak ada RM50, sekarang ni musim perayaan kan. Musim perayaan ni kalau awak lihat ada orang main mercun, main bunga api. Katalah awak ada RM50, awak nak main bunga api, janganlah habiskan RM50 tu beli bunga api kan. Simpanlah sikit. Beli bunga api juga tapi simpanlah sedikit. Alright? Ni contoh dia kata, kalau ada wang 200 kan, macam mana awak nak gunakan. Jadi saya rasa awak tahu gunakan dekat sini. Okay, kita tengok muka surat seterusnya, 34. Tengok ni. Selesaikan. Okay, James catat wang simpanannya. Berapakah jumlahnya? Okay, kita tengok James. Okay, bagaimana kita untuk membaca jadual? Alright. Okay, ini cara James menguruskan kewangannya. Pada setiap bulan, kalau awak lihat, pada bulan Jun dan bulan Julai, pada bulan Jun dan bulan Julai, kedua-dua bulan ni James dia ada simpan. Tapi saya tak pasti ada simpan dekat mana, dekat bank ke, dekat tabung ke kan. Jadi berapakah jumlahnya? Jadi pada bulan Jun, dia simpan sebanyak RM27.50. Manakala pada bulan Julai pula, dia simpan banyak sikit, RM51.80. Awak lihat yang sen dekat belakang pun dia simpan. Kalau awak sen-sen tu mesti dah habis kan, duit shilling kan. Maksudnya duit ni saya rasa ni tabung dia. Dia simpan dalam tabung, hujung bulan dia pecahkan atau dia buka tabung dia, dia kira-kira duit dia, ini banyak dia. Okey. Jadi berapakah jumlah simpanannya? Jadi menggunakan cara bentuk lazim. Ini kita tak payah bincang lah, kita dah buat sebelum ni. Okey. Cara kedua,
Dia kira menggunakan wang tunai ni. Ini wang tunai. Jadi jumlah semuanya ialah RM79.30 selama 2 bulan tu. Jadi saya harap awak pun sama macam James, setiap bulan sekurang-kurangnya ada simpanan. Kan? Baru 2 bulan, James dah simpan RM79.30. Bayangkan setahun. Setahun mahu beratus-ratus simpanan dia kan. Lepas tu kalau tiap-tiap tahun dia buat macam tu, alright. Okey, pada bulan Ogos, James simpan sebanyak RM16. Tadi bulan Jun dengan bulan Julai, James simpan RM79.30. Pada bulan Ogos, James simpan sebanyak RM16. Kira jumlah simpanannya dalam 3 bulan itu. Macam mana kita nak kira? Kita kena tambahkan. Okay? Asalnya James dia ada simpan sebanyak RM79.30. Okay? Ryan ada 103. Jangan cerita kat sini Ryan. Simpan duit tu betul-betul. Alright. Kemudian dia kata pada bulan Ogos kita ada simpan lagi RM16. Jadi kita campurkan lagi duit Ryan tadi. Duit Ryan pula. Duit James. Sebab Ryan cakap ni saya tengok nama Ryan kan. RM16. Okay, jadi ringgit dengan ringgit, sen dengan sen. Sebab sen tak ada, kita tambahkan sifar-sifar dekat belakang ni. Jangan lupa tulis. Dan kita tambahkan seperti mana kita biasa tambahkan bentuk lazim. Jadi sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah sifar, 3. 9 tambah 6, 15, 5. Naik 1 ke atas. Okay, 1 tambah 7 tambah 1, 9. Okay, lepas tu titik jangan lupa. Dan juga unit ringgit jangan lupa. Jadi inilah jumlah wang James yang disimpan ketiga-tiga bulan itu. Banyak, nampak? RM95.30. Baru 3 bulan. Simpanan dia dah banyak ini. Pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Alright? Jadi berapa tadi? RM95.30. Alright. Baik, ini pula kakak anak ada RM90. Ada RM90. Dia beli kek dan hadiah seperti gambar. Kira baki wangnya. Okey, baki. Baki biasalah kita akan tolak. Kita akan tolak. Dah jangan cerita duit pula. Fokus ni dulu. Duit banyak sangat tu, 400 tu. Simpan. Kalau tak simpan, bagi saya sikit. Okay, Ryan, bagi saya sikit boleh? Alright. Jadi asalnya ada RM90. Okay, kemudian kakak Ana ni, dia beli, mungkin ada majlis hari jadi ke kan? RM90. Mula-mula dia beli kek berharga RM54.60. Kemudian untuk hadiah, hadiah bukan saja yang rebel dengan pembalut tu, hadiah dekat dalam tu. Bernilai RM27. Okey, RM27. Jadi kira bakinya. Macam awak lah, awak ada duit, awak belanja kan. Mestilah awak tolak, betul? Sebab duit awak makin sikit. Awak tolak. Mana ada orang belanja makin banyak? Jadi mula-mula RM90. Kemudian dia beli kek, tolak RM54.60. Kemudian dia beli hadiah pula, tolak lagi RM27. Ini adalah tolak berulang. Kita belajar awal tahun dulu. Macam ni. Siapa yang tak ingat cara dia, macam ni caranya. Kan? RM60, tolak RM54.60, dapat RM35.40. Lepas tu bawa ke sebelah. Baki dia RM35.40 ni bawa ke sebelah, tolak pula dengan harga hadiah.
tolak RM27. Jadi yang tinggal RM8.40. Jadi baki wang kakak Ana tadi daripada RM90 dia belanja. Tinggal RM8.40. Okey, dia makin sikit, makin sedikit. Okey. Lepas tu dia semak balik. Betul ke kiraan tadi? Dia campur balik. Kan, dia campur-campur balik duit dia. Dapat balik tak RM90 ni? Ini cara menyemak Dia semak harga kek, dia tambah dengan harga hadiah. Tak apa Naura. Dia tambah dengan baki dia RM8.40. Kira balik, dapat balik RM90 tak? Dapat. Jadi kiraan dia tadi betul. Alright. Okey, ini darab pula. Sebuah kereta upah cuci dia RM9. Kan? Kalau cuci 5 kereta, maksudnya 5 darab RM9. Dapatlah 5 darab 9. Sefer 5. Kalau tak ingat sefer 9, ingat sefer 5. 5 darab 9, 45. Jadi RM45. Kalau cuti-cuti ni boleh ambil upah cuci kereta ayah awak. Kan? Mintalah upah RM5 ke RM10 ke kan. Dapat juga awak menabung. Okey, dah jangan cerita benda lain. Tengok. Cerita benda lain pula ni. Okey. Jadi ini operasi bahagi pula. Untung jualan air RM18. Kan, dia jual air dapat untung RM18. Nancy dan Kavita dia kongsi untung tu. Dapatlah seorang RM9. RM18 bahagi 2. RM18 untung bahagi 2 orang. Jadi Nancy dapat RM9, Kavita pun dapat RM9. Ingat bila bahagi mesti adil. Jangan seorang dapat RM10, seorang dapat RM8. Tak adil, kan? Diorang berniaga sama-sama, mestilah dapat hadiah dia pun sama-sama. Okey, mari kita buat ni sama-sama. Okey, sedia dengan buku tulis awak. Alright? Sedia dengan buku tulis dan dapat jawapan nanti awak akan type jawapan dia. Okey, sekarang ni muka-muka surat suara saya nak hilang lah. Muka-muka surat 37 buku teks. Cuba jawab thank you Ryan, tolong typekan 37. Baik, kita tengok masalah yang pertama, Rozana. Okey, Rozana ada RM35.70. Ayahnya beri lagi. Dia dapat lagi RM45. Kira jumlah wang Rozana. Okey, semua kira sekarang. Berapakah wang Rozana? Mula-mula ada RM35.70, kemudian ayahnya beri lagi RM45. Kira jumlah wang Rozana. Okey, awak kira dekat buku tulis atau buku nota awak dan type jawapan dekat chat. RM80.70. Ya ke? RM80.37. Salah. RM80.70. Ada yang dapat RM80.70. Yang tak nak yang nak type pun boleh. Tasnim tulis RM80.70. 70 sen. Ya, RM80.70. Okey. Alhamdulillah, betul kiraan awak. Peluang kesetan tu berapa tu? Okey, RM80.70. Pandai laju. Tu saya kata kalau buat duit ni laju jawab mengira semua Okey, pastikan penulisan awak betul. R dengan M tu huruf besar. Jangan lupa titik. Okey, Hilman. Hari ni kita tak buat quiz quiz is minggu depan kita buat. Biasa Hilman laju buat quiz is tu. Okey, RM80.70. Saya harap awak kira sendiri ni. Bukan awak tengok jawapan kawan atau guna kalkulator. Jangan guna kalkulator pula. Jangan tiru orang. Saya kira sendiri. Bagus, kira sendiri. Saya nak awak kira sendiri. Okey, jadi betul. RM80.70. Jadi menambah. Gunakan cara bentuk lazim. Baik, kita tengok soalan kedua. Ni. Nombor 2 kereta mainan ni. Ni bukan kereta betul. Kalau kereta betul saya nak beli banyak-banyak.
Zain hendak beli kereta mainan seperti dalam gambar. Dia ada RM100. Okay, dia ada RM100. Zain ada RM100. Dia nak beli kereta mainan ni. Berapakah baki wangnya? Berapakah baki wang Zain? Okay, kira sekarang. Dia ada RM100. Dia nak beli kereta. Kira baki wang ni. Selepas dia belilah. Kan? Kira baki wang yang Zain ada selepas beli kereta mainan tu. Okay, kira sekarang. Apa tu Fakul Zaman? Tertype Ui, lajunya. Tasnim RM2.10. Kira betul-betul Tasnim Hilman. RM12.70. Salah Hilman. RM20, RM3. Salah. RM12.01. Kira total. Banyak jawapan salah ni. Naura Elia bukan RM23. Soalan kedua sekarang. Kita lihat soalan kedua. Soalan pertama dah jawab tadi. RM80.70. Kita kat nombor 2 ni. Baki wang Zain. Macam jawapan saya nampak ni. Banyak tengok jap. Macam jawapan ni. Ya, bagi masa. Ya. Teruskan kira. Terus kira dulu. Jangan risau. Tengok dekat jawapan kawan-kawan ni. Ada macam-macam jawapan. Mana satu yang betul ni? RM12.01. Yang 100 lebih pun ada. Macam mana dia beli barang duit dia lagi banyak? Dia beli barang. Bila awak beli barang kan, mestilah duit awak makan sikit 99.12 sen. 99 sen banyaknya. RM12. Okay, ada jawapan macam-macam jawapan. Okay. RM12.01. RM12 1 sen. 1 sen je. Aduh. Okay, kita tengok RM12.10. Kita tengok siapa yang betul sekarang ni. Okay, mula-mula duit Zain ada berapa tadi? Ada RM100. 100. Kan, RM100. Okay, lepas tu harga toy car tadi. Kereta mainan tadi ialah RM87.90. Ramai jawab salah ni. Tapi ramai juga jawab yang betul kan. Tengok tanda harga dia. RM87.90. Jadi bila kita mengira ringgit dengan ringgit jadi ni RM87.90. Jadi 100 ni sebab dia tak ada sen, kita letak sifar. Siapa yang terlupa letak sifar tu, itu yang ramai salah tadi. Lepas tu sebab dia tanya baki, jadi kita tolak. Kita tolak. Alright. Jadi kita mula menolak. Sifar, tolak, sifar. Naura Elia, macam mana menolak? Menolak macam biasa ni, Naura. Okay, sifar tolak 9 tak boleh. Tak boleh ni. Dia tak boleh, dia kita minta sebelah. Sebelah, dia minta dengan sifar. Sifar tak ada, dia minta lagi sebelah. Ni pun tak ada, dia minta dengan 1. Jadi 1 tinggal sifar. Ini jadi 10. Alright, saya naikkan balik. Jadi 10 ni pun dia bagi pinjam, ni tinggal 9, ni jadi 10. Lepas tu dia bagi pinjam, ni jadi 9, ni jadi 10. Jadi semua dah dapat bahagian masing-masing. Okey, jadi 10 tolak 9, 1. Lepas tu titik, jangan lupa sebaris. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 8, 1. Sifar, jangan lupa RM. Tengok jawapan dia. RM12.10. Baki wang dia ialah
RM12.10. Ya, jadi tadi ramai ada. Ya, Imanina. Siapa yang RM12.10 tadi? Itulah jawapan yang betul kan. Saya dah kata dah jawapan ni mesti makin sikit. Aduh Danish RM77. Mana datang RM77 tu? Jadi ini jalan kerja dia. Okey, bandingkan dengan jalan kerja awak Jadi RM100 tolak RM87.90. Jadi baki wang Zain ialah RM12.10. Okey, kemudian kita pergi ke gambar yang ketiga. Ni biasa ni kita shopping pakaian Gambar menunjukkan harga sepasang selipar dan sehelai seluar. Seluar pun sepasang kan, bukan sehelai sepasang seluar kan. Betul tak? Penjodoh bilangan untuk seluar. Okey. Sepasang selipar dan sehelai seluar. Okey, sepasang selipar RM2. Jadi seluar sepasang RM18. Ibu beli 3 helai seluar. Kira jumlah harga yang dibayar. Okey, berapa? Laju. Ni boleh jawab dengan laju ni. Sebab ni sifir. Selai seluar harga RM8. Kalau 3 helai, kenapa RM10? Putri Bakis tulis 24. Tasnim tulis 24. Farhan, kenapa 10? Adelia, RM24. Ingat ni seluar. Seluar 3 pasang. Atika Syazwana, RM24. Amsyah, RM24. Mio, RM24. Kaisara, RM16 dia. 16 baru 2 pasang. Dia nak 3 pasang seluar. RM8, RM8, RM8. Ataupun 3 darab RM8. Saya tulis dekat sini sebab dia sifir. 3 darab RM8. Jadi 3 darab 8 ialah 24. Kan sifir kan? Okey, jadi ni senang sebenarnya. 3 darab 8, 24. RM24. B pula. Kira harga 2 pasang selipar. Sepasang harga RM2. Kalau 2 pasang, Hilman laju RM4. RM4. Okey, betul. Bakis RM4, Tasnim RM4, Mio RM4. Ada macam-macam cara awak tulis RM4. Betul lah. Sebab 2 pasang kan. Jadi sepasang harga RM2. Kalau 2 pasang maksudnya 2 darab RM2. Jadi 2 darab 2 RM4. Jadi ada tulis 4 macam ni, ada titik, sifar pun boleh. Tak ada masalah. Ya, RM4. 28. Banyaknya 28. Okey, kita tengok yang bawah pula, nombor 4. Ada wang RM48. Lepas tu dibahagi. Ni bahagi-bahagi sama banyak antara 6 orang. Ada RM48 nak bahagi kepada 6 orang. Berapakah wang setiap orang dapat? Okay, kira laju. Ni nak bagi-bagi duit dengan kawan-kawan ni. RM48. Kenapa 24 orang? RM48 nak bagi 6 orang. Jadi seorang dapat berapa ringgit? Ada tu RM8. RM8 seorang. Almira tu RM8. Amalina RM8. Balkis RM8. Edina RM8. Ya. RM8. Ainul 2 sifar je. Jangan sampai 3 sifar. Okey, betul. Jadi kalau ada RM48, kita bahagi kepada 6 orang. Jadi setiap seorang akan dapat RM8. Okey, sebab 6 darab 8, 48. Kita buat lawan dia. Kita buat sifir. 6 darab 8, 48. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Lihat gambar ni dekat cashier ni. Okey. Katalah Ibu Zami dia nak bayar menggunakan duit kertas. Dekat tangan dia nampak duit kertas ni Jadi
Berapa keping duit kertas yang dia perlu gunakan untuk bayar RM53? Maksudnya duit 10 nak berapa keping, duit RM1 nak berapa keping, duit RM5 nak berapa keping. Okey, type dekat situ, dekat jawapan awak. Saya tulis contoh jawapan saya type. Contohnya macam ni. Kalau awak nak type contohnya ni contoh tau. 2 keping RM10, 3 keping RM5, 1 keping RM1. Ni contoh. Contohnya. Jadi berapa keping duit untuk supaya sama dengan RM53 tadi. Kalau RM53 kan, nak guna berapa keping? Okey. Tu dia duit kertas tu, duit RM5 ke, duit RM10 ke, duit RM20. Ingat kita ada duit RM20 ada duit RM20. Boleh guna RM20. Duit RM50 pun ada, jangan lupa. Apa yang 10 dan 111 tu? RM10, okey, RM10 3 keping, baru RM30 Balkis. Dia mesti RM53 jumlah dia. Dia ada banyak jawapan 50 keping, sekeping. Okey. RM3 keping. Ada ke duit RM3? Ada. Saya buka chat. Kita tak ada duit RM3 Duit RM1 ada. Saya buka chat. Tengok jawapan. Kita nak tengok siapa dapat jawapan RM53. Type. Cik Farin type. RM50, 5 keping, RM1 3 keping. Ya, betul Danish. Danish jawapan dia betul. Ada yang lain tak? Farhan Danish pun sama. RM10, 5 keping, RM1 3. Kebanyakan daripada awak guna duit RM10 dengan duit RM1. Ada tak yang menggunakan duit RM20? Ada tak? Nak tengok. Mungkin ada yang guna duit RM5 ke, RM5 ke. Tengok awak punya. Mana awak punya? Okey. Imanina. Mana awak punya Imanina? Okey, Tasnim RM50 sekeping. RM1 sekeping. Okey, bagus. RM53 juga. Almira Akila baru RM50 tu. Mana lagi RM3? Haris Izwan. Betul. Okey, Irfan Haikal pun RM10 5 keping, RM1 3 keping. Banyak yang gunakan duit RM10, duit RM50, duit RM1. Ada pun Azam Syakir, RM20 sekeping, RM10 3 keping, RM1 3. Ya, betul. Itu pun RM53 juga. Tahniah. Ada yang lain daripada yang lain. Ada tak? Saya nak tengok jawapan-jawapan lain ni. Yang kreatif ni. Ada tak yang guna duit RM1 aja? Ada tak yang guna duit RM1 je? Nak tengok. Dia ada duit RM1 je. Duit raya kan? Semua duit RM1. Atika Syazwana pengguna RM50 sekeping, RM1 3 keping. Okey. Kebanyakannya digunakan duit RM50, RM10 dengan RM1. Tasnim je, RM50 5 keping, RM1. Okey. RM RM1 53 keping. Siapa jawab tadi tu? Tu suara siapa? Saya tak nampak muka. Duit RM1 jawab. 53 keping. Sarah. Duit RM1 tu 53 keping. RM1. Tapi tebal lah nak bayar. Boleh juga. Bayar pakai duit raya kan. Hari raya ayah bagi. Wah, untunglah Imanina dapat RM50. Dah habis ke belum duit RM50 tu Imanina? Harap-harap dah simpan bukan dah habis.
Fakhrul Zaman, RM1.53. Ya, betul. Pandai. Tebal Okey. Jadi memang banyak cara sebenarnya untuk dapatkan RM53 tu. Tapi kita guna duit kertas lah. Ni belum kita cerita guna duit shilling. Kita guna duit kertas sahaja. Kebanyakan dari awak gunakan wang RM5, wang RM20 ada beberapa orang yang guna wang RM1 kan. Tapi yang paling mudah ialah wang RM50 lah. Sebab kita tak payah bayar banyak-banyak kan. RM53 tu sekeping je. Dengan RM3 tu 3 keping. 3 keping. Okey. Dan tadi masa tengah awak jawab tu, saya ada terdengar suara seorang dia sebut RM1. Saya dah kata dah salah kan. Jangan sebut RM1. Sebut RM1. Atau RM1. Kan. Sebutan tu kena betul. Bukan RM1 atau RM1 Malaysia. Sebut RM1. RM50. Macam ni. Dia Amni. RM1 50 keping. Baru RM50 dia. Lagi RM3 mana? Alright. Saya kata dah awak ni pakar. Baik, kita tengok yang bawah sekali. Okey, yang bawah sekali ni. Okey, awak bayangkan awak adalah Falisa. Bayangkan awak adalah Falisa. Falisa ada 7 keping RM5 dan 6 keping RM10. Adakah wang Falisa melebihi RM100? Ya ataupun tidak? Kalau tidak, wang dia ada berapa ringgit sebenarnya? Kalau ya, wang dia ada berapa ringgit sebenarnya? Okey, cuba kira. Ya atau tidak, wang Falisa melebihi RM100. 7 keping wang RM5 dan 6 keping wang RM10. Dah lebih ke belum 100? Belum. Imanina je yang berjaya menjawab. Sebab dia jawab soalan Dia kata adakah? Belum. Okey, belum. Kalau ramai jawab belum. Tidak melebihi 100. Okey. Kalau belum, berapakah sebenarnya wang Falisa sekarang ni? Berapakah nilai wang dia? Ada yang dah kira belum? 15. 95. RM95. RM7. Siapa jawab RM7 tadi? Saya tengok macam ni. Ada jawab RM7. Punya banyak wang dia RM7 je awak tulis. Dah belum? Dah ke belum? Tidak. Wang Falisa ada 9. Atika Syazwana. Bagus. Tanya. Jawab penuh. Okay, 90. 16. Amar Dani macam mana ni? RM16 Amar. Okay. Jadi jawapan dia ialah RM95. Okay, sebab dia kata dekat sini kan 7 keping RM5. Jadi 7 keping RM5 ni dah RM35. Kan? Sebab 7 darab 5. 7 darab 5, 35. 6 keping RM10. Kat sini dah RM60. Kan 10, 10, 10 ada 6 keping kan? RM60. Jadi kalau kita tambahkan RM35, kita tambahkan dengan RM60, dapatlah nilai dia RM95. Ataupun tak melebihi daripada 100. Nampak macam banyak, rupanya tak sampai RM100 pun. Palestin pun keluar. Macam lawak semua ni sampai Palestin pun keluar. Okey? Baik. Ini biasa awak jumpa sekarang kalau kat rumah Lebih-lebih kalau rumah awak siapa dekat-dekat dengan Tesco tu biasa awak jumpa ni. Katalog, kita panggil katalog ataupun brochure. Alright. Ni tak apalah, ni tak perlu buat. Kan?
Alright. Jadi itu untuk tajuk wang. Jadi habislah tajuk wang. Dah khatam tajuk wang. Awak mimpi apa pula ni? Cerita mimpi. Okay. Jadi minggu depan kita akan masuk masa dan waktu pula. Okay. Dah masuk tajuk baru. Sekejap lagi kita masuk tajuk baru. Baik. Untuk tajuk wang. Okay, kerja rumah. Ni. Standby kerja rumah. Ni senang je ni. Muka surat 111. 111 buku aktiviti. Sekejap saya type. Kerja rumah. Ya, apa dia? Buat aktiviti. Buku aktiviti. Sehingga 114. Itu dia. Okey. Muka surat 111 hingga 114. Jadi kita tengok satu persatu buku aktiviti tu. Okey, ini buku aktiviti awak. Okey, tadi Zari dapat 300 kan? Ini Adi. Adi dapat 500. Adi dapat RM500. Jadi bantu Adi untuk urus wang itu dengan bijak. Dia ada 500. Dia ada RM500. Kan? Jadi awak isi yang ni ikut masing-masing. Ikut masing-masing. Maksudnya mungkin jawapan Imanina dengan Tasnim tak sama. Ikut awak sebenarnya. Kan? Awak nak lebih beli buku ataupun nak lebih simpan, ikut awak. Katalah ada yang nak simpan 400. Kan? Yang lebih tu baru dia buat yang lain. Belanja kawan makan, derma tabung bencana, kan? Tapi janganlah semua simpan 500. Janganlah semua 500 awak simpan. Nanti nak belanja kawan pun tak ada. Maksudnya awak kira berapa yang awak nak belanja kawan. Saya simpan semua. Tapi untuk ni jangan simpan semua. Kita nak belanja kawan juga. Jangan simpan semua. Okey. Okey, berapa nak simpan dalam bank? Berapa nak simpan dalam tabung? Okey, awak lihat Kenapa Adi nak simpan dalam tabung agak-agak? Kenapa? Kenapa dia tak simpan dalam bank je? Siapa tahu? Derma tabung masjid. Tabung masjid. Tabung masjid tu dia ni tabung. Mungkin dia simpan dalam tabung ni untuk kecemasan. Tahu kecemasan? Maksudnya bila-bila katalah dia tengah buat kerja rumah, kan? Tiba-tiba pensel dia habis, dah pendek. Nak beli pensel baru. Kan? Nak beli pensel baru. Dia tak payahlah minta dengan mak dia. Tak payah minta dengan ayah dia. Dia boleh keluarkan duit dari tabung. Kalau nak keluar dari bank susah, kena pergi bank. Kan? Jadi dia simpan dalam tabung ni untuk kecemasan. Untuk kecemasan. Tiba-tiba katalah buku hilang. Besok atau matematik, buku tulis hilang. Nak pergi beli baru. Ada duit dalam tabung. Simpan RM40. Ya, okey. Yang lagi dua ni kan ada yang kosong ni kan? Kosong ni terpulang pada awak. Untuk belanja apa lagi dua ni? Mungkin satu ni awak nak beli mainan. Contohnya. Satu lagi ni awak nak apa contoh? Boleh bagi contoh tak? Selain daripada ni. Awak nak belanja untuk apa? Ada? Derma masjid. Derma masjid. Okey, ada lagi selain daripada derma masjid? Buku surat 8. Buku aktiviti, muka surat 111. Mungkin ada kat sini, tadi saya dengar ada yang nak derma. Ada yang nak derma ke masjid, derma masjid. Kan? Okey, kat sini nak buat apa ni? Yang ni. Mungkin
Awak Tabung nak masjid. beli mainan, beli alat permainan. Beli hari jadi untuk Umi. Ataupun mungkin awak nak beli hadiah hari jadi adik. Beli hadiah hari jadi adik. Contohlah contoh. Apa benda ni Balkis? Jangan buat benda-benda lain Balkis. Ya, ada apa Imaina? Hari jadi cikgu. Hari jadi saya lambat lagi. Okey. Bulan berapa hari jadi cikgu? Lama lagi. Okey, ini ikut awak terpulang kepada awak. Kalau boleh janganlah tiru kawan. Tanya, kau buat apa? Kau buat apa tak payah. Sendiri yang buat. Awak yang uruskan duit tu. Baik, lepas tu awak kira lah dekat sini. Berapakah jumlah wang yang awak simpan? Bukan awak lah, Adi. Berapakah yang dibelanjakan? Yang disimpan mana? Yang ni, yang dalam tabung dengan dalam bank ni, kira berapa? Ini yang awak simpan. Yang lain semua awak belanja. Macam derma ni belanja belanja kawan, belanja beli, yang awak beli-beli ni semua belanja. Yang mana simpan dalam tabung dengan simpan dalam bank, itu yang awak simpan. Okey, berapakah jumlahnya belanjakan, itu yang awak belanja. Okey? Lepas tu, adakah Adi ni awak lah sebenarnya. Kan? Adakah awak ni bijak berbelanja? Kenapa? Mestilah awak tulis bijak kan? Takkan awak nak tulis tak bijak pula. Okey, jadi yang belakang ni muka surat 112. Ini penyelesaian masalah macam biasa. Buat kerja kat sini, lepas tu tulis jawapan. Alright. Pastikan operasi betul tambah tolak darab bahagi. Lepas tu, ini macam permainan, latih diri, kira baki wang Johan. Okay, mula-mula dia ada RM50. Kan? RM50. Di laluan manakah dia berbelanja secara berhemat? Maksudnya berbelanja secara bijak. Jadi kat mana laluan yang dia berbelanja secara bijak? Kan RM50. Adakah dia pergi dekat A, dia pergi dekat B atau dia pergi dekat C? Mana yang dia berbelanja secara bijak? Okey. Muka surat berapa? Dan yang terakhir muka surat 114. Ada barang-barang dekat sini. Kan, ni barang-barang macam lah dekat pantai lah ni. Ada pelampung RM29.90, ada bola RM7, ada alat permainan pasir RM30, ada goggle RM20.60 dan pakaian renang ni, dia punya topi renang RM32.80, baju renang RM58.90. Jadi awak kira tengok gambar ni. Kira jumlah harga pelampung dan goggle. Kan? Pelampung dan goggle kira dekat dalam ni. Lepas tu Ibu Aida ada RM100. Dia beli topi renang dan baju renang. Kira baki wangnya. Lepas dia belanja-belanja tu berapa duit lebih dia. Okey? Jadi ini semua operasi tambah tolak darab dan bahagi. Jadi itu sahaja kerja rumah awak untuk minggu ini. Kan tak banyak sebenarnya 4 muka surat. Saya harap awak selesaikan dengan segera. Okey, kejap lagi saya akan masukkan link dia dalam WhatsApp group. Okey? Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tamat kelas hari ini? Ada apa? Tak ada. Faham pelajaran hari ini? Tak ada. Okey, jaga diri awak baik-baik. Jangan lupa hafiz. Terima kasih, cikgu. Tanya tahu minggu 80 orang hadir. Jadi itu saja untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, stay inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Bye, cikgu. Bye. Bye, cikgu.